Pilihan raya kecil PRK N23 Dun Chini merupakan pilihan raya kali pertama yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR ketika negara sedang dilanda dengan pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dengan keadaan politik yang tidak stabil dan juga jumlah majoriti yang begitu tipis di Parlimen, berkemungkinan besar pilihan raya umum ataupun PRU bakal dianjurkan pada bila-bila masa. Maka PRK Chini ini merupakan simulasi sekiranya pilihan raya umum dianjurkan ketika negara sedang dilanda dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Bersama dengan saya Nizam Muhammad untuk melihat situasi pilihan raya dan juga apakah norma-norma baru yang wujud ketika pilihan raya yang dianjurkan di sini. Alhamdulillah, baru sahaja selesai membuang undi di UDM Kafa Felda Chini 3 dan pertamanya kita sebelum ini dipostkan di setiap pengundi voters card yang tertera maklumat di dalamnya pukul berapa yang dicadangkan untuk kita keluar mengundi. Jadi dia membantulah selain daripada kita semak secara online. Jadi rasanya tak sampai setengah jam prosesnya daripada awal masuk melalui pintu ini. Kemudian kita diambil suhu. Setelah ambil suhu, dibawa kita ke saluran masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di saluran itu kita akan diletakkan di kawasan khas, tempat menunggu. Kemudian kita hanya mengikut je, go with the flow. Kemudian kita akan semak bawa kad pengenalan. Kita berikan kad pengenalan kita, dia semak. Kemudian dia caliknya. Tengok tangan saya ni, dia calik dengan berus khas dia, disposal. Maknanya setiap pengundi itu satu berus khas. Siap calik, dia akan buang. Kemudian dia akan sarungkan kita dengan disposal punya glove. So kita akan pakai glove tu macam glove yang biasa orang buat untuk makanan tu kan. Yang itulah dia. Kemudian kita pun diberikan kad undi untuk kita pangkah. Kita pangkah, masukkan dalam tu dan kita telah selesai urusan mengundi. So keluar saja. Kita diminta keluar beratur sekali lagi untuk check-in MySejahtera, makna kehadiran. Siapa yang tak ada apps tu, maka dia akan manual lah, dia akan tulis. Siapa yang ada, just scan QR code dia dan kita boleh keluar terus selepas itu. So itu saja berdasarkan SOP yang diguna pakai SPR pada PRK N23 Dun Chini. Sekiranya PRU kita dalam keadaan seperti mana hari ini, masih dalam PKP, saya kira mungkin kita perlukan saluran yang lebih banyak, kemudian petugas yang lebih banyak untuk memastikan kelancaran. Tapi apa-apa pun, dari sudut jam, cadangan jam mengundi, ada setengah orang 8 ke 10, ada 10 ke 12, 12 ke 2. Ini sebenarnya membantu sedikit sebanyak. Maknanya mengundi mengikut masa yang dicadangkan. Walaupun dia tak compulsory, tapi dia memberi satu panduan dan dia sangat membantulah kepada pengundi untuk keluar mengundi berdasarkan waktu yang digariskan dan mengelakkan kesesakan di kawasan mengundi. Dan mungkin kalau kita compare dengan yang amalan biasa yang bukan PKP ini, semua boleh keluar ikut waktu yang dia nak keluar. Mungkin setengah orang menjangkakan bahawa pagi tu terlalu ramai, dia akan ataupun pukul 2 ataupun pukul 3. Tapi sekiranya kalaupun kita dalam keadaan COVID contoh, bukan dalam keadaan pandemik yang biasa, pengamalan untuk waktu yang dicadangkan itu bagus untuk mengelakkan kesesakan berlaku. Okey, untuk rekod pengundi berdaftar di N23 Chini
seramai 20,996. 12,000 daripadanya adalah pengundi yang berusia 40 tahun ke bawah dan 8,600 daripada 20,000 itu adalah pengundi yang bermaustatin di luar ataupun bekerja. Berdasarkan garis masa yang diberikan, cadangan masa dan SOP yang diguna pakai, mungkin dia akan mengambil sedikit masa berbanding PRU ataupun PRK yang biasa. Cuma kalau kita melihat kepada jumlah pengundi yang ramai, contohnya di parlimen, kita cerita dalam konteks parlimen Damansara sebagai contoh, parlimen Kota Raja antara yang tinggi dari sudut daftar pemilik, maka kemungkinanlah, saya rasa kemungkinan SPR mengejar masa. Dan mungkin tempat-tempat yang sebegini, saya rasa mungkin ada baiknya untuk dilanjutkan waktu. Kalau sebelum ni berhentinya pukul 5, mungkin dia akan lanjutkan sehingga pukul 6, pukul 7 barangkali, untuk memastikan kelancaran dan juga SOP dipatuhi bagi mengekang pandemik COVID-19. Kita sudah sedar bahawa umat Islam dan agama kita sendiri akan terancam sekiranya kita dua parti terbesar yang mewakili orang Islam ni bertelagah secara berterusan. Ini terbukti dalam PRU 14, kita kehilangan kuasa. Kita fikir masa itu kalau kita bertanding 3 penjuru tak jadi masalah. Rupa-rupanya itu adalah salah satu punca daripada kekalahan kita dalam PRU 14. Jadi daripada pengajaran dan pengalaman yang perit ini, yang pahit ini, saya percaya kita semua sedar bahawa kita tak ada pilihan melainkan platform muafakat nasional inilah yang akan menjamin masa depan kekuasaan orang-orang Islam di bumi ini. Dan di samping itu kita juga terima yang bukan Islam, dan kita boleh berlaku dan akan berlaku adil kepada mereka. Nak boleh tolong sikit ni. Okey, tadi kita dah di Sekolah Menengah Agama Cini 3. Sekolah Agama Rakyat. Sekolah Agama Rakyat Cini 3. Dah tengok suasana pilihan raya kecil N23 Dun Cini, dan kami sebenarnya tengah menjejaki calon bebas. Sebab ialah kalau kami interview Datuk Seri Najib boleh, takkan kita tak ada ikhtiar untuk nak mencari calon bebas, kan nampak bias pula. Cuma masalahnya ialah saya mendapat makluman bahawa calon bebas kedua-dua calonnya ialah bukan warga tempatan, bukan pengundi Dun Cini. Cuma mungkin mereka ada buat walkabout, tengok-tengok keadaan. Ialah kalau bertanding dekat Dun Cini ni tak jenguk muka ni, rasa macam tak berapa nak manis sangat lah. Jadi kita dalam usaha nak menjejak calon bebas, kita pun nak interview juga. Kalau ada, kalau jumpa, InsyaAllah lah. Kalau tak jumpa, kami upload apa yang ada. So far, time mengundi ni okey lah untuk musim PKP ni. Berbeza lah sebab kita kena pakai mask, ikut SOP SOP PKP ni. Kalau untuk saluran saya lah, saluran 6, tadi tak sampai 5 minit pun lah saya beratur, terus smooth je, okey je. Kalau musim COVID macam ni, rasanya kena kekalkan lah SOP macam ni lah. Better sebab untuk safety orang ramai kan, especially untuk warga emas dengan warga emas lah yang nak datang sini kan. Orang yang ada penyakit kan.
Besarlah harapan saya supaya siapa-siapa yang terpilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Chini yang pertama menyelesaikan masalah yang ada di Chini ini sesegera yang mungkin. Tapi dalam rangka menyelesaikan masalah rakyat perlu diberitahu proses, kerana rakyat kalau tidak difahamkan kepada rakyat satu masalah itu memerlukan masa untuk diselesaikan, dan kita tidak menceritakan pula sudah diproses mana, di takat mana penyelesaian itu, maka ia akan menyebabkan pengundi marah kerana tidak faham dengan situasi itu. Maka antara lain saya tengok kita tempat lain kita tak pastilah, tapi di sini ni antara lainnya ialah perlukan YB perlu memikirkan diwujudkan satu big data penduduk Don Chini ni perlukan satu big data supaya kita boleh merancang dengan lebih tepat. Kita merancang dengan lebih tepat dan segala unjuran itu akan lebih efektif disebabkan kita ada data siapa penduduknya, masih hidup ke tidak, berapa range pendapatannya, anaknya duduk di mana, berapa jumlah kedai perniagaan yang ada, usahawan yang ada, supaya antara masalah utamanya untuk memastikan bahawa penduduk sini memiliki pekerjaan dan juga pendapatan yang stabil bagi menjamin kelestarian hidup mereka di kawasan rural area seperti Chini ini.